Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita ganti Ustazah Hakimah. Tak boleh mari. Sebelum saya mula, nak tanya, telefon ada Al-Quran tak? Telefon masing-masing bawa? Ada Al-Quran tak? Ada tau, install belakang kan? Pandai buku. Jadi gini, pasal nak kita hari ni kisah Asiyah. Jadi kisah Asiyah ni berkaitan dengan Nabi Musa. Jadi kita tengok sekejap mana-mana bawa telefon tu. Kita belajar kisah Asiyah melalui surah Al-Qasas. Jadi kalau ada telefon tu, boleh buka surah Al-Qasas. Sedikit latar belakang tentang, sebelum kita baca ayat demi ayat, sedikit latar belakang. Jadi sebelum kita sapa kepada Asiyah, latar belakang tentang Mesir, negeri Mesir. Jadi Mesir ni, ingat tak lagi kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ingat? Nabi Yusuf ni dia ada ilmu apa? Takbir mimpi. Okey. Dan sehinggalah Nabi Yusuf, dipendekkan cerita, dia jadi menteri kepada kerajaan Mesir. Dia jadi menteri sebab dia berjaya menyelesaikan masalah kemarau negara Mesir ni. Berdasarkan mimpi, dia boleh selesaikan masalah rakyat Mesir. Dan ringkasnya, ayah Nabi Yusuf apa? Kalau ingat, ayah Nabi Yusuf, Yaqub. Nabi Yusuf ni kan dia ada ayah dan dia ada berapa belah adik-beradik? 12 adik-beradik. Ada kisah yang mana Nabi Yusuf dulu dihumbang dalam telaga, kemudian dia jadi hamba, dijual, kemudian dia duduk kat Mesir, kemudian kena fitnah, masuk penjara, kemudian dia tutup penjara sebab dia boleh berjaya takbir mimpi, kemudian dia diangkat jadi menteri. Pendek cerita, adik-beradik dia ni pergi ke Mesir, ada satu masalah kemarau juga. Dan dia dah kenal dah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf muka dewasa dah kan, dulu budak, tak kenal Nabi Yusuf. Di pendek cerita, adik dia Bunyamin kena fitnah. Nabi Yusuf sengaja sembunyikan barang dalam beg dia, kemudian ditangkap oleh tentera Mesir. Kemudian ayahnya Yaqub sedih, anak-anak dia kena tangkap. Kita pendekkan cerita, akhirnya terdedahlah bahawa menteri kepada kerajaan Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Lalu kemudian adik-beradik Nabi Yusuf, 12 orang, dan ayahnya daripada Palestin berpindah ke Mesir. Itu latar belakangnya. Jadi kerajaan Mesir pada masa itu beriman dengan agama Tauhid. Jadi setelah Nabi Yusuf berdakwah ni, kerajaan ni beriman pada agama Tauhid. Dan pemerintah Mesir, Raja Mesir ni, memang sejak sebelum tu dah digelar Firaun dah. Firaun ni bukan nama, Firaun ni gelar. Macam kita sultan, Firaun ni gelar kepada raja. Dan setelah Nabi Yusuf meninggal, raja ni masa zaman Nabi Yusuf molek lagi. Selepas zaman Nabi Yusuf, mari raja lain. 2 generasi selepas Nabi Yusuf, barulah mari seorang raja yang mula. Tengok tak, mudah doa lalu orang zaman dulu, akidah dia ni twist, terbalik macam tu. Kalau kita ingat Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Tapi nak tempoh nak jadi mula tinggalkan akidah ni panjang juga.
Sebab berlaku kisah Ashabul Kahfi. Kan, Ashabul Kahfi ni satu kumpulan pemuda. Sebab masyarakat dah mula tinggalkan agama, dia mula sembunyi dalam gua. Tapi jarak dia jauh sikit. Tapi hak ni, Nabi Yusuf ni, selang 2 raja. Selang 2 raja, pak yang ngaku jadi Tuhan dah. Tengok bagus tak ayah-ayah toki-toki kita. Kita dengan Rasulullah ni 1400 tahun. Lama tu. Tapi bayangkan, dengan jarak 1400 tahun tu, kita ni masih lagi mayang, kita ni masih lagi puasa, buat kewajipan, pakak, tudung, aurat apa semua. Hebat benarnya. Tapi bukan hebat kita. Kita hebat dah, tapi hak hebat lagi, no. Ayah-ayah kita, mak-mak kita, toki-toki kita. Sebab kalau toki kita, dia dak cara buat agama, dia tak cara buat Islam ni, dak cara buat mayang bang. Kawan namu lah nak mayang kedak. Mak kita dak mayang Ayah kita dak mayang Lepas tu pula kalau ayah kita dak mayang, guna dengan mak. Kita ni beranak. Kawan namu lawan nak mayang dak mayang. Gitulah. Dak ikut anda lah, kamu nak pergi pasar, nak pakai tudung dak ayah dak bercara kamu. Kan gitu jadi. Tapi bagus mak ayah kita yang telah mendidik kita selama ni. Baik. Lalu ketika zaman 2 generasi ni dah mula tinggalkan agama, dan Firaun masa tu mengaku, siapa larat mengaku jadi Tuhan. Tapi timbul masalah. Mari kita tengok surah Al-Qasas. Tengok surah Al-Qasas, kisah tentang Nabi Musa. Buka dah, jumpa dah surah. Dah ada terjemah dah masing-masing tu. Quran ada terjemah ya? Lepas ni kalau telefon tak ada terjemah, suruh anak kata, kak, boboh terjemah kat telefon. InsyaAllah. Mudah je learning. Kita mulakan daripada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa jala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah dari golongan yang membuat kerosakan. Stop situ sekejap. Jadi Mesir masa ni, kan tadi kan kisah adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf ni adalah Bani Menda. Bani Menda adik-beradik Nabi Yusuf. Israel. Nabi Israel ni dinisbahkan pada Nabi Yaqub. Nabi Israel ni ayah pada Nabi Yusuf tu, itulah Bani Israel. Okey, jadi mereka ni pada pindah duduk dekat Mesir belaka. Sedangkan Mesir ni penduduk asal dia Kipti. Penduduk asal dia Kipti. Jadi raja pun daripada orang Kipti. Orang-orang datuk-datuk, dating-dating Kipti. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf ni dia pun datanglah. Tapi dah 2 generasi raja ni ramailah jadi rakyat Mesir ni daripada golongan Bani Israel. Jadi maklumlah orang Bani Israel ni keturunan para nabi. Kan? Dia ada rasa hebat dia, ada rasa gong dia. Jadi orang Kipti ni dia benarnya tak berasa, memang tak berahi manalah dekat orang Israel ni. Jadi kau lama kau bekak, mari Firaun 2 generasi selepas Nabi Yusuf, dia jadi menzalimi orang-orang Bani Israel. Firaun dia ada seorang menteri. Menteri dia nama Haman. Jadi Haman pada zaman dia ni, dialah yang kelola macam-macam projek pembinaan. Jalan raya, parit, termasuklah apa itu? Piramid. Piramid besar-besar tu.
Jadinya yang jadi pekerja buruh orang Firaun, orang Bani Israel belaka. Jadi Bani Israel. Tapi yang paling sedih, Firaun akhirnya dapat mimpi. Mimpinya bumi terbelah. Bila bumi terbelah, masuk dalam mulut dia. Mimpi kan macam-macam lah bayangan mimpi ni. Pelik-pelik. Macam mana bumi masuk dalam mulut dia. Jadi mimpi dia ni, dia pergi tanya orang-orang pandai lah, ahli nujum dia. Kan zaman dulu, Iblis ni, dia turun ke bumi untuk bawa berita. Sebelum mari ayat rujuman lisyayatin, bintang-bintang yang kita nampak piu-piu tu, ni Allah tutup langit ni supaya iblis tak boleh curi maklumat daripada langit tu. Jadinya ahli-ahli nujum ni dapat maklumat langit lah. Iblis lah yang tukang awak marinya. Jadi ahli nujum ni akhirnya diroyaklah kepada Firaun bahawa akan lahir budak daripada orang-orang Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Bila dapat gitu. Ni yang kata firman Allah tadi. Menyebabkan Firaun mula mengamuk. Dia perintahkan tentera dia pergi buru mana-mana ibu-ibu yang beranak, cari ibu-ibu yang mengandung. Kalau beranak je, orang perempuan tak apa. Tapi orang lelaki bunuh. Huru-hara lah jadinya. Huru-hara lah masing-masing. Orang tengah beranak debur rasaan. Beranak perempuan ke lelaki lagi. Gitu jadinya. Beranak perempuan ke lelaki. Hak beranak perempuan lega. Hak beranak lelaki debur belaka. Mari kita tengok ayat berikutnya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Jadi dalam keadaan mereka ni ditindah, esok Allah janji akan sampai masa Bani Israel ini akan diberi kemuliaan oleh Allah. Bila diberi kemuliaan? Bila Nabi Musa memimpin nanti. Nabi Musa memimpin yang cerita laut terbelah. Nabi Musa bawa ke Sinai. Daripada Sinai, kemudian awalnya Nabi Musa yang memimpin supaya masuk ke Palestin. Bani Israel tak boleh lagi. Tapi Nabi selepas pengganti Nabi Musa memimpin Bani Israel akhirnya berjaya semula menguasai Palestin dan menjadi pemerintah lah. Kemudian Firaun tak ada dah. Baik. Lalu ayat berikutnya. Wa numakkin lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama-sama tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqih fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika kami ilhamkan kepada Nabi Musa, susukanlah dia dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Firaun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula engkau berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami.
Allah beri ilham. Kan bagi debar belaka ni, debar ibu Nabi Musa pun debar, takutan. Baik. Mak Nabi Musa ada nama. Dalam buku ni dia sebut. Mak Nabi Musa. Yukabad nama mak dia. Nama mak dia Yukabad. Okey. Mak Nabi Musa berdebar, takutanglah dia. Moga anak lelaki ni tentera memang dah bergerak ke mana-mana cari mana-mana yang beranak ni. Jadi dalam keadaan kebingungan, mari ilham, Allah firman, nyusu. Memangnya nyusu badan lah masa beranak tu. Dan bimbanglah anak dia ni takut orang tahu. Kan, takut orang tahu. Mari ilham letak dalam baku. Letak dalam baku dan hanyutkan ke sungai. Baik. Allah kata macam firman Allah kata macam mana tadi? Sesungguhnya akan dikembalikan nanti dan dia nanti akan diangkat menjadi utusan kami. Gitu. Jadi mak dia, nampak tak perangai mak dia ni dalam keadaan berserah diri dan dia bulat-bulat serah diri kepada Allah. Biarkan hanyut. Dan lepas hanyut cerita berikutnya. Ayat yang ke-9. Fa'altaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Jadi hanyut kan? Hanyut tu. Jadi dayang-dayang istana ni duk nampak baku hanyut. Duk dalam fikirannya mungkin duk dalam baku tu mungkin ada harta-harta benda hanyut-hanyut kot. Mari kita ambil lah. Duk mikirlah bayinya. Ada barang dalam baku ni. Jadi pungutlah. Bila buka tu, masa nak buka, debar. Wasaan kena tunjuk kepada Asia. Ni kayak gitu cerita Asia. Jadi bila buka tu, terperanjaklah belaka. Terperanjak nampak bayi. Zaman tu orang tengah bunuh bayi. Bunuh bayi. Jadi bila terjumpalah bayi ni, ayat berikutnya, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu aynin li walak la taqtuluhu asa an yaqfa'ana aw nattakhizahu walada wa hum la yash'urun. Ketika melihat anak-anak itu, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu, dan janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak padahal mereka tidak menyadari. Bila isteri Fir'aun nampak bayi ni, bulat mata dia. Bulat mata Asia. Kagum tengok Nabi Musa ni. Sebab dia tak ada anak. Dia bagaikan sesuatu yang mari mengejut pada dia dah ni. Jadi bila macam tu, askar Fir'aun mari tegur. Tak boleh. Ini bayi Bani Israel ni. Kita dah ada undang-undang dah. Akta dah keluar. Akta bunuh anak lelaki. Jangan buat sebarangan. Tentera tegah. Mesti bunuh budak ni. Kata isteri, mari biar aku cakap dengan Fir'aun. Biar aku bincang dengan dia. Jadi tuan-tuan, Asia ni, dia ni merupakan pujangga kepada pujaan kepada lelaki-lelaki Mesir. Dianya orangnya cantik, menawan. Jadi Fir'aun ni masa dia kenal dekat Asia tu, pelagak dia atau surat ke ayah Asia ni, atau surat bahawa kenal dekat Asia ni. Bagi tu raja atau surat. Maklumlah raja. Kalau raja kok, siapa yang berani tolak? Cik anak bocil. Raja, sultan atau surah. Ketua tangan masalah.
Sultan kenang ke anak aku. Sultan raja atau surah. Jadi maknanya Asiyah ni memang pujaan sungguhlah kepada Firaun. Jadi bila isteri yang cantik yang lawa ni mari pujuk dia, janganlah bunuh abang. Kita ni tak ada anak. Asiyah ni seorang isteri, jadi dia tak ada anak. Firaun ada anak-anak yang lain, ada isteri yang lain. Abang, bolehlah saya seorang. Dok, buat penyejuk hati saya abang. Oh, gitulah ke orang puan kalau pujuk orang lelaki. Tambah mulai yang pujuk molek kena. Bukan katalah kita diri pun kalau orang puan pujuk molek kena sungguh. Jadi lalu wasa'a. Jadi Firaun kok moga isteri comel pujuk dia. Tegah dah memang nak bunuh dah ni. Tapi bila isteri pujuk ni kok Allah nak jadi bunuh lah. Tak jadi bunuh. Mari kita tengok ayat berikutnya. Wa asbaha fuad ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula aw rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dan menjadilah hati Nabi Musa kosong, sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram, supaya tetaplah dia daripada orang-orang yang percaya akan janji Allah. Maklumlah ibu ni dia ada rasa debor dia, ada rasa tak sedap hati. Tak tahu ni mana duduk anak dia. Agaknya dia nak ngepek kat orang. Anak aku tak ada dah. Anak aku hanyut dah ke sungai. Dia wasaan dia nak tubik kat orang ni. Orang tak tahu. Dia dan suami dia je. Tapi Allah marikan tenteramkan dalam jiwa dia. Tenteramkan. Ingat tak kisah siapa? Kisah Maryam. Nabi isteri Maryam kan? Kita hak bincang dulu. Maryam lepas pada dia beranak tu, bayi tu kan Maryam wasa'ang dia nak buang anak tu. No. Masa tu dia seorang diri, patutnya dia boleh je. Oleh kerana sedih doa lalu ni, tak ada tok lelaki ni orang kecang macam-macam kan dia tinggal bayi situ balik, tapi balik rumah dia, balik jumpa anak beranak dia. Orang tua kok bila nampak, Maryam mu mari mana ni? Rupanya ingat kamu baiklah mekening, gini peranganmu orang tua. Jadi masa tu Maryam dia kucing mulut. Wasa'ang nak tubik ni. Allah firman kat aku. Allah firman kat aku, ni bukan anak aku. Ni bukan anak siapa-siapa. Boleh je nak tubik-tubik habis, dia diam. Dia macam mana? Tanya diri, bayi ni. Akhirnya bayi tu pun berkata-kata. Itu kisah yang lalu. Begitu juga maut Nabi Musa ni. Berikutnya. Wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Okey. Berkatalah ia pada kakak Musa, pergilah cari kabar beritanya. Maka pergilah ia lalu dilihatnya dari jauh, sedang orang ramai tidak menyedarinya. Jadi ceritanya, lepas pada Nabi Musa duduk dengan Asiyah ni, isteri Firaun, Nabi Musa menangis yang tak berhenti. Jadi Asiyah ni kok carilah ibu susu. Siapa kok yang boleh nyusu? Cari dayang-dayang. Tak boleh. Tak ada mana-mana orang bila acu nak nyusu, Nabi Musa tambuh. Ibarat acu kat bakar ni, tambuh, tolok. Akhirnya siapa laratnya pergi pasar. Asiyah ni, dia bawa Nabi Musa pergi pasar.
Siapa yang boleh menyusukan bayi ini akan diberikan hadiah. Beratulah orang-orang. Beratur. Acu win nyusuh. Tak boh. Bawa kan nyusuh. Tak boh. Tak boh. Jadi ceritanya, Allah firman tadi, betulan mak dia kok suruh kakak Nabi Musa, Maryam nama. Maryam. Jadi pergilah. Betul tak nama Maryam? Betul dah rasa. Pergilah dia cari, tengok cerita kok ada benda-benda kat pasar. Betulan ada. Betulan ada orang tengah cari ibu susu. Kakak Nabi Musa pun pergi ita. Apa? Mari kita tengok ayat berikutnya. Wa haramna alaihi al-muradi min qabl faqalat hal adullukum ala ahli bait yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusunya. Kakaknya berkata, mahukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharinya untuk kamu, serta mereka tulus ikhlas kepadanya. Okey. Jadi beratur ibu-ibu ni. Maklumlah, bayi istana, orang dia ingat bayi istana. Seorang tak mau, seorang tak mau. Seorang memang Allah memang haramkan. Wa haramna. Tak ada seorang pun yang boleh menyusukan Nabi Musa. Dan masa tu kakak Nabi Musa pun gilah cakap dengan orang ni, orang yang buat program ni lah. Saya tahu ada sebuah rumah ni, dia boleh nyusu bayi ni. Kan? Masa ni orang mula muskil. Awak ni tahu ke siapa keluarga sebenar dia ni? Tak, saya dah tahu. Tapi yang saya yakin, orang ni boleh nyusu dia. Mari kita sambung ayat berikutnya. Fadadatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqqun walakin aktsaruhum la ya'lamun. Maka dengan itu kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya, tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey. Jadinya bila hantar ke rumah Nabi Musa, Nabi Musa nyusu dok setara. Cuk akhirnya sihat, kenyanglah dia. Jadi berlakulah perjanjian. Nabi Musa mak Nabi Musa ni mula-mula orang musyrik juga ni. Awak ke mak dia? Tak, ni bukan anak saya. Kan dia nafikanlah supaya orang tak tahu. Lalu berlakulah perjanjian. Jadi bayi ni boleh tak mak Nabi Musa mari duduk dekat istana, kami bayar awak, kami upah awak tolong nyusukan bayi ni. Mak Nabi Musa jawab, tak boleh, saya ada anak-anak dekat rumah tu, saya kena jaga anak saya. Okey, macam mana? Budak ni saya jaga dia masa dia nyusu. Sepanjang dia nyusu, saya duduklah dengan dia duduk dengan saya. Awalnya berat hati Aisyah ni, berat hati juga. Moga anak angkat dia. Dan hak ni pula bukan mak dia. Berlakulah perjanjian bahawa Nabi Musa menyusu dengan mak dia. Inilah yang firman Allah kata tadi, bahawa tetap kami akan kembalikan. Bahawa janji Allah itu benar. Kan? Bahawa janji Allah itu benar kepada ibu Nabi Musa. Duduklah Nabi Musa dengan mak dia, dan akhirnya sihat ni. Nabi Musa ni, dia seorang yang sasa. Budak masa budak tu, dia ni macam gaya, Haji tengok budak tubuh. Budak tubuh. Masa dia 2-3 tahun tu, orang nampak dia tubuh sangat. Gitu. Wahai manja, wahai khabak, wahai lopak, gitu perangai dia. Ayat berikutnya. Walamma balagha ashuddahu wastawa ataina hukman wa ilma
Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatannya dan sempurna, kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan, dan demikian kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Okey. Ni kisah ni masa dewasa dah, tapi kita ambil sekejap masa dia remaja. Dalam kitab ni ada kisah, tapi saya tak mau baca ni lah, panjang sangat. Jadi ketika Nabi Musa ni kan, dia dah usia 3 tahun. Ni menarik. Masih usia 3 tahun. Pernah sekali tu, oleh kerana dia ni budak aktif, dia ambil tokak, dia katok kepala Firaun. Gitu. Bila katok kepala Firaun, dia dah katok, tapi dia nampaklah acu nak katok ni. Nabi Musa ni dia tengah trauma lagi. Trauma mimpi-mimpi dia yang kata ada budak Israel akan bunuh dia. Dia pun teriak, hak ni lah hak mimpi aku ni, hak ni hak mimpi aku ni, hak ni lah akan bunuh aku ni. Hei pengawal-pengawal, takak dia, bunuh dia. Gitu. Takut tahu Firaun. Nak kata dia. Kan ada jenis budak-budak hak pasal semangat kan. Nak kata hak jenis khabar ngata-ngiti ni. Jadinya bila gitu, Asia lah yang tukang pujuknya. Abang, sabar bang, sabar. Budak ni bang, budak ni, dia dah erti bahasa. Dok, sungguh ni dah bunuh aku ni. Abang weh, abang, mari. Ayo buat ke mana? Abang nak percaya, mari kita tengok. Hak ning isi berliang bang. Hak ning isi berapi. Budak ni dah erti bahasa. Abang tengok ya. Letak depan Nabi Musa. Nabi Musa depan tu. Musa. Mari Musa. Mari Musa. Awak pilih hak mana awak kenang. Kan? Awak pilih mana kenang. Nabi Musa dia jenis pongoh gitu kan. Mari dia. Ambil berapi. Tok dalam mulut dia. Bola-bola pung. Dia tiup. Dia duduk. Aduh. Kini Nabi Musa ni cakap telur. Siapa tahu tak Nabi Musa ada seorang lagi adik-beradik dia? Harun. Nabi Musa ni tak pernah cakap. Dia cakap tak apa jelas. Dia jadi telur. Jadi tukar cakapnya kalau dia berdakwah nanti Nabi Harun. Itu sebab tu kisah-kisahnya sebab dia telang balik bara api. Jadi lidah dia jadi telur sejak kecil lagi. Itulah ceritanya. Bila tengok punya ya sungguhnya budak ni tak erti bahasa sungguh. Tapi ada kisah ni dalam kitab ni cerita. Lepas tu berlaku lagi sekali lagi. Firaun ni kendong lah dia, kendong. Moga kendong bayi ni sukaan lah kita orang tuanya. Tapi belah-belahnya kendong tu, Nabi Musa ni dia pasal katang, walaupun dia 3 tahun, dia gagah. Dia pegang janggut Firaun, rak dia senyok. Sosok lapar Firaun, sepah ke ubur-ubur sakit ni. Budak gagah, rak dia tarik. Dia nak marah ke Musa, nak ping acu pedang. Kok dia dah wasaan nak bunuh aku ni. Gitu. Sekali lagi mari Asia. Abang, sabar bang, tak erti bahasa budak ni bang. Sekali lagi, apa tak cari ingat hari tu? Buat sekali lagi tunjuk. Memang hak kali ni Nabi Musa dia acu tangannya nak pergi capa mutiara. Semoga gelik-gelik. Tapi Jibril alihkan tangan Nabi Musa. Berak yang ambil bara api, letak sekali. Nampak tu bang, tak erti bahasa bang. Osah tak pinyak-pinyak gitu. Budak. Ni kok kita kok moga budak manjak sikit. Pinyak lah budak tak erti bahasa. Okey. Barulah kemudiannya ayat berikutnya saya tak mau bacalah. Panjang lagi kisah. Kalau tuan-tuan buka kisah Al-Qasas ni penuh dengan kisah Nabi Musa je. Al-Qasas ni maksud dia apa? Kisah-kisah. Kalau tuan-tuan balik nak baca kisah dalam Nabi Musa boleh tengok lagi. Boleh balik ke rumah insya-Allah. Jadinya Nabi Musa mulakan berdakwah, dan bila Nabi Musa berdakwah ni Bani Israel, okey, Asia ni Bani Israel juga tau.
Asia ni Bani Israel. Tapi Firaun ni walaupun Bani Israel oleh kerana comelnya Asia, dia sayang sangat pada Asia. Dan bila Nabi Musa ni dalam surah berikutnya ada cerita. Nabi Musa dalam surah, dalam Al-Qasas juga ayat yang berikutnya. Tadi sampai ayat yang ke-15. Okey, ayat ke-15 ni kisah dia. Nabi Musa ni dia tak jadi utusan Nabi lagi. Masa tu dia ni dah jadi orang muda. Usia sekitar 20-an. Tapi Nabi Musa ni memang jenis tubuh sejak dia budak-budak. Bahkan besar memang jenis tubuh gitu. Satu hari tu ada orang balah kat pasar. Seorangnya Israel, seorangnya Kibti. Nabi Musa ni orang badan sedar. Dia nak pergi pelerah lah. Jangan balah. Nabi Musa ni maklumlah orang gocoh ni kan. Orang nak lawang ni, orang nak cagah dia. Nabi Musa ni buat gitu je. Reping. Deguk jatuh. Mati. Muka dia gagah. Dia buat slow je. Leping. Rebah orang tu, meninggal. Takutlah Nabi Musa meninggal tu siapa? Kibti. Kibti ni, kalau kira zaman tu, Kibti ni orang asal. Orang Bani Israel ni orang Nupang. Jadinya Nabi Musa ni takutan, lalu dia pun larilah. Dia lari itulah. Akhirnya jumpa Nabi mana? Ingat tahu tak kisah? Nabi Musa lari. Dan sehinggalah dia ada kisah dia bantu dua orang wanita kat telaga air. Dan dua orang wanita ni anak pada seorang Nabi. Nabi apa? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ke Nabi Syuaib? Sekejap. Nabi Syuaib. Okey. Lepas itulah baru Nabi Musa ni duduk dengan keluarga Nabi Syuaib dan berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib. Dan bila berkahwin itulah Nabi Musa pun dah berkeluarga dengan anak Nabi Syuaib. Lalu satu hari itu dia musafir nak balik ke Mesir semula. Di tengah jalan dia nampak cahaya. Lalu kemudian dia pergi kat cahaya kat pokok zaitun tu, rupa-rupanya Jibril mari. Jibril mari turunkan firman bahawa dia adalah Nabi. Dan istilah dia Nabi. Lepas tu dia pun balik ke kaum dia dekat Mesir dan mulalah dia berdakwah. Okey. Berdakwah inilah kemudiannya ramai masuk Islam. Termasuklah Asia masuk Islam. Sekarang masuklah cerita Asia. Jadi kalau dok cerita tentang Nabi Musa ni dok lengkap cerita Asia. Asia pun masuk Islam. Asia masuk Islam ni jadinya masing-masing sembunyikan. Pasal apa? Bila Nabi Musa berdakwah, bahkan bila dia pergi menghadap Firaun sendiri, Firaun ni punyalah jahat, punyalah bengih. Dia menyeksa orang-orang yang masuk Islam yang ikut agama Nabi Musa. Dan Nabi Musa dia boleh mencabar Firaun. Dia tunjukkan ular yang kisah lawan ular tu, tongkat dia mengalahkan ular pada ahli sihir Firaun. Dan Asia bila melihat mukjizat-mukjizat ni akhirnya berkenan, akhirnya masuk Islam. Tapi sembunyilah. Dalam keadaan demikian Bani Israel yang semakin ramai masuk Islam. Dan kemudian terdedahlah Asia masuk Islam. Tuan-tuan tahu macam mana kisah terdedahnya Asia. Terdedahnya melalui kisah Masyitah. Siapa Masyitah? Pesisir rambut anak Firaun. Dia dengan Asia tak ada kaitan. Tapi dia dalam istana. Jadi masing-masing dah masuk Islam. Jadi Masyitah ni, dia penyikat rambut kepada anak perempuan Firaun melalui anak yang lain. Itu ya. Anak Firaun melalui isteri yang lain. Jadi satu hari itu, dia buat pekerjaan dia macam biasa. Belang-belang dia buat kerjaan dia. Tengah sikat rambut anak Firaun,
Jatuh sikap kan. Masa itulah dia tertubik perkataan Subhanallah. Macam tu. Ataupun Allahu Akbar. Awak ni ucapkan perkataan ni, bukankah ayah aku itu adalah Tuhan? Macam tu. Mulalah dia wasa dak betul pada pada penyikat rambut ni. Dia pun repotlah kepada tentera Firaun. Ni. Ada orang ngaku Tuhan selain ayah aku ni. Selidik punya selidik. Habislah keluarga Masyitah ditangkap. Dan apa dia hukumannya? Dibawa ke tebing dan dihumbankan ke dalam kolam api. Dia buat kolam api itu dengan bahan api yang panas. Berlakulah kisah ajaib. Anak Asiah semuanya beratur, terjun, sehinggalah yang terakhir bayi yang sedang dipegang oleh Masyitah. Kan? Asalnya takutang dia. Nyaknya ke anak seorang aku seorang ni, bayi ni nyaknya dia. Gitu. Tiba-tiba turun firman Allah melalui bayi ini. Bayi ini. Sebab tu tuan-tuan, ada beberapa bayi ajaib. Seorangnya anak Masyitah. Seorang lagi Nabi Isa yang berkata-kata ketika dia usia bayi. Jadi salah seorangnya anak Masyitah. Anak Masyitah berkata-kata kepada Masyitah, jangan bimbang ibu. Jangan bimbang ibu. Dan barulah dengar anak dia berkata-kata ni, dia pun terjunlah bersama dengan bayi dia. Peristiwa inilah yang menyebabkan Asiah jadi Allah macam tu lah apa. Dia dipertahankan akidah. Masa ni Asiah nusuk lagi ni. Barulah kemudiannya Asiah ngaku kepada Firaun, aku pun dah menganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Macam tu. Firaunnya marahlah pada Asiah. Asiah yang dia sayang selama kini. Selama kini dia dah bunuh orang-orang yang menentang dia, bayi-bayi. Dan orang-orang yang ikut Nabi Musa pun dikenakan hukuman. Tiba-tiba orang dalam istana dia sendiri, orang yang sekati dengan dia sendiri, mulanya dia tak bunuh lagi, dia seksa, dia jemur Asiah. Tapi Asiah mana? Lebih kurang macam kisah Sumayyah, dijemur tengah panas dan bahkan ditelanjangkan supaya bahan panas tu terasa pada Asiah. Tapi Asiah ni kan, gerah dia sama macam Sumayyah. Sumayyah zaman Rasulullah kan, dijemur. Tak mau. Sehinggalah Firaun ancam macam ni. Dia suruh tentera dia, Asiah yang ditelentangkan, dia suruh tentera dia pikul batu besar, pegang, letak dekat muka Asiah betul-betul. Kalau Asiah tak mau mengaku bahawa Firaun adalah Tuhan dia, batu ni akan dihampak atas kepala dia. Tahu tak apa doa Asiah? Masa ni ada doa Asiah. Jadi yang pegang Al-Quran tu dalam telefon, buka surah At-Tahrim. Belak sekejap. Buka surah At-Tahrim. Muka surat ayat yang ke-11. Inilah dia doa Asiah. Jumpa dah? Tak ada telefon, tanda. Lepas ni balik, pergi cari Al-Quran. Okey, apa bunyi ayat dia? Ayat 11. Jumpa dah? Okey, bunyi ayat dia. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'at
amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi nibli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah mengemukakan satu perbandingan kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu mengenai isteri Fir'aun ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur, serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim." Doa dia apa? Doa supaya dibinakan istana dalam syurga. Mak, doa lah macam tu. Boleh? Doa akan minta istana dalam syurga. Tak ada masalah. Ya Allah, kurniakanlah aku sebuah istana dalam syurga nanti. Tak ada masalah kita nak minta sesuatu dalam syurga nanti. Baik. Jadi demikianlah mengenai kisah Asiyah yang kuat imannya, cekal jati dirinya, sabar di atas perbuatan suaminya. Yang mana kita boleh jadikan satu pengajaran penting dalam hidup kita ni. Ujian yang Allah timpakan pada kita adalah rahmat daripada Allah. Rahmat. Dan ujian kita ni memanglah dok setara lah. Dok setara macam Asiyah, dok setara macam Sumayyah, dok setara macam Masyitah. Dok setara siapa lagi? Bilang lah. Dok setara belaka. Kita semua ni kalau kira dok setara pasal nama-nama ni semua mati sebab diseksa. Kita kena seksa dok sebab kita beriman. Tak ada orang seksa kita pun. Kadang-kadang kita ni bisikan hati kita je. Bisikan hati. Bisikan iblis. Bisikan iblis. Semua rasa dok cukup. Semua rasa dok puas. Semua rasa dok lengkap hidup ni. Ada hal jenis wasaan dok palu aku kahwin dengan dia. Ada mikir gitu. Aku tengok dia, suami dia baik je ke dia. Laki aku ni kau Allah lah. Wasaan tak cukup. Wasaan dok puas. Wasaan kadang-kadang menentu bisikan. Satu dalam rumah tangga sekarang ramai orang bercerah. Terutamanya generasi anak-anak muda sekarang, zaman Facebook ni, mudah-mudah lalu cerah. Pasal termakan bisikan hati, bisikan iblis. Bukan kata lelaki hak puan hak jahat dok. Belaka semua gitu belaka. Lelaki puan sama je. Sama-sama mudah terikut hasutan iblis. Laki mikir gini ke hak bini dia. Bini pula mikir gitu kat laki dia. Tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, jadi sangat mudah. Kalau kita tengok ya, hak jenis mak-mak kita ni, nak tengok hak jenis rumah tangga hak bagus. Kalau naik motor tu, gendong laki bini. Pas ke umur 70, gendong lagi. Hak ni bagus. Tapi, hak jenis kita ni, hak jenis hak bayar saya dan ke bawah ni, umur dan kahwin 2 tahun, cerah. Kahwin 4 tahun, cerah. Tapi kalau royak Terengganu ni, tapi minta maaf lah ya, kalau ada dalam ramai-ramai ni, minta maaf lah ya. Tapi nak royaknya Terengganu antara merekodkan kadar penceraian yang tinggi di kalangan usia muda. Tapi kalau ada ujian lah tu, kalau yang dia minta maaf dulu. Tapi nak royaknya, bisikan iblis ni kita kena tepih cepat-cepat. Tepih cepat-cepat, guna tepih. Nak tepih bisikan ni guna nak. Bisikan ni kita nak tepih, ambil wuduk. Ada wasaan rasa-rasa terlitah benda-benda buruk ni, ambil wuduk. Ambil wuduk, cara dia lepas ambil wuduk ni, cara dia Al-Quran ni kita jangan belek.
pegang Al-Quran, belak gitu. Tengok lalu, insya-Allah kadang-kadang tu hak yang kita belak kali pertama ni kena pada firasat kita, kena pada masalah hati kita. Terang ada tu. Kalau kan kita ada masalah kan, ambil Al-Quran, ambil wuduk, duduk seorang diri, buka macam tu, baca, tengok terjemah dia. InsyaAllah kadang-kadang Allah beri tunjuk pada kita ni ayat-ayat yang sesuai dengan masalah yang sedang kita hadap. Sebab itulah kalau kita tengok kekuatan yang dimiliki oleh ibu-ibu dekat Gaza sekarang luar biasa. Luar biasa kekuatan keimanan dia. Mereka yang ada kat sana tu, ibu-ibu sekalian, Mesir ni buka sangat pintu sepadang dia kalau rakyat Palestin nak berpindah. Dan Israel ni suka sangat kalau orang Gaza tu pakat pindah. Suka sangat. Mengalu-alukan sangat nak pindah ke Mesir ke, nak pindah ke Jordan ke. Tapi dia orang tak mau pindah. Kita ni, kalau kita tengok duduk tengah jalan ni, nampak, ataupun duduk kat kampung kita ni, kadang-kadang tu kat kawasan tambang kita ni ada jenis dok reti bahasa, ia pakai sapah. Jadi asak dia tu kelom bagi masuk ke tikak kita ni. Kita pun marah kat dia, dok reti bahasa, lemah aku asak. Kita asak api macam tu. Dekat Gaza sekarang, udara yang sangat tak bersih. Hapok pasal apa? Tempat buang air tak ada. Tanda tak ada. Ya sekarang ni, sistem pembuangan dia ni, semua habis. Kacau habis. Orang berapa orang? Orang kat Gaza 3 juta. Luah tanah dia ni, dia pergi kecek pada daerah Marang. Daerah Marang tahu tak penduduk dia berapa ratus ribu? Baru 200,000. Ambil rakyat Palestin, pindah dekat Marang tu, mana? Balah nak berak mana? Berebut nak pergi Jambang. Aku dulu beratur kan, wasaan gitulah mau. Kalau kita kan, kalau kena pada kita, tempat nak buang air, dengan bau hapok, dengan bau hacing, dengan bau dengan udara bangunan yang hancur, debu-debu yang berterbangan, rosak ni. Hari-hari macam tu. Ceritanya bukan kemarin, ceritanya bukan minggu lepas, setahun. Ceritanya setahun ni. Tapi macam mana dia? Sabar tak? Yang tubik sama, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada pun, ya Allah, kenapa tak adilnya nasib aku sekarang? Tak ada, tak ada. Tak keluar daripada mulut ibu-ibu yang ada kat Palestin. Ya Allah, apa aku kena siapa lagak macam ni? Tak ada. Macam Nabi Ayub. Nabi Ayub mana? Tahu tak kisah Nabi Ayub? Allah Iblis nak campur Nabi Ayub kan, dia minta izin pada Allah. Mula-mula Nabi Ayub ni diberi ujian. Dia ni banyak binatang ternak, habis mati. Lembu-lembu binatang ternak dia mati bergelimpangan. Ujian berikutnya, anak dia duduk dalam rumah, duduk bermain, duduk gua-gua. Rumah runtuh, degung, habis anak dia meninggal. Habis meninggal sekelip mata. Lepas tu uji lagi. Uji pula nyakit kulit. Habis. Tu dah apa lagi? Bini lagi. Isteri lagi. Dok tahan. Bau. Kudih. Nanah. Mula-mula tu udang lah jaga-jaga berobat ni. Tapi bau yang teramat busuk. Tapi daripada awal Nabi Nabi Ayub diuji tu, apa dia dialog dia dengan Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ni di kalangan orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Maksudnya ujian yang ditimpakan pada dia ni sebab dia anggap dosa-dosa dia. Sebab dia anggap kesalahan yang jadi ni, kesalahan tu duduk pada dia. Sebab tu
kita ni bila apa-apa musibah, kita letakkan dulu lemahnya kita. Ni ya Allah, segala apa yang aku timpa ni atas dosa-dosa aku, sesungguhnya ini adalah ujian, ini adalah rahmat. Saya ada kawan baru dah sebulan rasa, genap dah sebulan. Kalau kenal lah ya, tak tahulah kenal ke tak. Orang Batu Borok, orang Taman Perming dekat Cemdering, Ustaz Firau nama dia, meninggal. Kalau dia tengok berita lah ya, meninggal. Meninggalnya di usia 39 tahun. Dan dia ada anak, ada isteri. Anak dia 7 orang. Anak dia pula hok sulung 15 tahun, hok bongsu 8 bulan. Jadi dia meninggal ni dalam keadaan tak ada apa pun penyakit. Orang jumpa mayat dia, dalam keadaan dia terbangi atas kapek. Okey, jadi mudah cerita, mati mengejut. Tapi penyakit darah tinggi ke apa tak ada ni. Sekarang cerita tentang isteri dia. Isteri dan anak-anak dia. Gona anak dia. Alhamdulillah dia. Masa semayang jenazah, anak dia tingkatan 3 jadi imam pada ayah dia. Nampak tak? Siapa berani jamin anak tingkatan 3 atau cucu tingkatan 3 boleh jadi imam pada ayah dia? Hebat tak Allah nak bagi? Maknanya Allah tarik dia tu dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang sangat bermanfaat untuk ibunya, bahkan untuk dia. Doakan kebaikan untuk dia. Maknanya ujian yang Allah timpa tu siapkan dengan generasi anak-anak yang soleh-solehah. Palarak jadi imam. Allah, saya yakinlah ya, saya tak jumpa lagi mana-mana keluarga mati ayah, anak tingkatan 3 jadi imam. Cuba royak ke saya. Antaranya hak ni. Kalau ada mungkin ada, tapi antaranya hak ni. Ya, nak asal dah. Baik. Jadi moga-moga kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah Asiah yang telah meninggalkan legasi kesabaran. Legasi kesabaran, kekuatan iman kepada kita supaya masing-masing mempertahankan akidah yang telah kita pegang selama ini. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Berapa minit lagi nak asal ni? Kok ada nak tanya-tanya? Asal kau apa? Asal 4.13. Okey, ada 5 minit lagi. Ada nak tanya-tanya insya-Allah. Ada? Ni nak royak. 28 hari bulan ni Masjid Abidin ada buat ziarah makam awliya. Ada dapat maklumat lagi? Ada tengok poster dah? Jadi saya akan jadi guide tu. Saya akan jadi guide. Jadi nak daftar, berhubung awak ke berhubung siapa? Nanti bagi nombor telefon. Dia ada bayaran dia. Sebab kalau tak masjid tengah bincang lagi nak sediakan bar ke ataupun bawa kereta masing-masing. Kita akan pergi mana? Kita akan pergi ke makam Tok Pulau Mani. Lepas Tok Pulau Mani, kita akan bergerak ke Masjid Kuala Telemong, tempat 12 orang syuhada yang dibunuh oleh British tahun 1929. Lepas pergi Masjid Kuala Telemong, kita akan pergi ke makam Tok Pau. Tok Pau ni dekat Kuala Perang, ayah kepada Tok Pulau Mani. Lepas tu kita akan pergi ke tengok monumen batu bersurat. Lepas pada tu kita akan pergi ke makam Tok Gajah. Ni kat Kuala Perang Melaka ni. Lepas makam Tok Gajah, kita akan pergi ke Masjid Kampung Dusung, Masjid 100 tahun. Masjid tak pakai paku. Lepas pada tu barulah kita akan naik boat
Naik bot, kita akan pergi ke makam Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Seronok ni naik bot ni. Kita akan lalu sungai Hulu Terengganu. Naik pasal kena seberang. Makam tu duduk kat pula sebelah. Jadi situ kita akan disambut oleh madrasah. Madrasah dia akan adakan sesi nasyid. Boleh dengar nasyid, kumpulan dendang anak. Kemudian baru kita akan pergi ziarah. Okay, insyaAllah saya akan hadir 28 bulan ni. Laki saja royak dah. Saja-saja saya royak ni. Tapi boleh royak abang-abang lah ya. Royak ketuk lelaki. Abang ni kenal atik ulama-ulama tu royak gitu. Royak ada tok lelaki tu royak. Ataupun ada anak lelaki royak kan anak lelaki. Kita tak kenal ulama-ulama kita. Boleh keping insya-Allah. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.